Saya Raihanah, Timbalan Pengarah di Pengajaran UKM. Bersama-sama saya adalah barisan pengurusan dari Pengajaran UKM juga, selaku penceramah jemputan kita untuk taklimat. Bukan jemputan lah, kita yang anjurkan kan Prof ya. Pengarah kami Prof Ahmad Kamal Arifin, Timbalan Pengarah kami Teknologis Dr. Helmi, dan penolong pendaftar Puan Sufira. Dan sesi taklimat ini adalah some of our progress. UKM Folio berusia 7 bulan ya, bagi mereka yang for those of you who are not aware, UKM Folio is 7 months old. Dan dalam 7 bulan ni pelbagai pengalaman yang telah kita lalui bersama dalam mempelajari penggunaan learning management system kita yang baru ini. Dan banyak juga usaha daripada pengajaran dari segi anjuran taklimat, klinik UKM Folio di setiap PTJ sewaktu MCO baru-baru ini, dan pelbagai inisiatif lain termasuk bengkel dan sebagainya. Dan di PTJ masing-masing penolong penolong dekan pengajaran dan citra telah banyak juga mengadakan bengkel dan usaha. So taklimat UKM Folio bilangan 2 2020 ini adalah inisiatif pengajaran UKM untuk membawa penggunaan LMS kita yang baru ni ke tahap baharu. Dengan mengupas 3 topik penting, iaitu pembelajaran teradun, pengarkiban dan pengurusan set. Dan untuk itu kita mulakan dengan kata pendahuluan oleh pengarah kami Prof Ahmad Kamal, Prof Insinyur Ahmad Kamal Arifin. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dalam webinar kita kali ini. Saya sangat mengalu-alukan semua warga UKM dalam sesi ataupun fasa taklimat UKM kedua ni, fasa kedua. Kalau kita lihat dahulu, kita mulakan semester 2, sesi 2019-2020. Itu kira fasa pertama yang mana semua orang dalam keadaan yang tiba-tiba distraktif dalam pengajaran kita. Kemudian kita maklum juga PKPP dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020 hingga hujung tahun ini. Jadi sekarang ini kita dalam proses, dalam langkah ada sebulan lagi untuk masuk ke semester 1 sesi 2020-2021. Seperti yang kita maklum tadi, ini adalah fasa yang kedua lah untuk tambah baik apa yang kita lakukan dalam learning management system, kita punya pengurusan pembelajaran kita. Jadi tujuan kita hari ini fokus kepada 3-4 perkara yang disediakan di dalam slide itu, iaitu pertama sekali pengarkiban UKM Folio, yang mana data-data apa yang perlu pensyarah tahu, yang mana dibawa ke semester depan, apa yang tertinggal semester depan. Jadi supaya kita maklum dalam sistem penambahbaikan sekarang inilah dalam UKM Folio. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran teradun, blended learning. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang. Kita tidak sepenuhnya face to face. Jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran sekarang digunakan. Jadi pembelajaran sekarang antara face to face yang sangat sedikit, sangat minimum, dengan pembelajaran dalam talian. Kemudian bagaimana pengurusan set besar, terutama sekali dalam kursus-kursus yang ramai di pusat citra, dan kalau kita di fakulti kemungkinan ada pelajar yang ramai. Dan juga pengenalan kepada UKM Folio untuk pelajar. Selama ini kita maklum tentang pengenalan UKM Folio untuk pensyarah. Jadi memudahkan pensyarah lah nanti bagi tahu kepada pelajar
jika ada maklumat yang diperlukan ataupun skill yang diperlukan oleh pelajar, jadi boleh rujuk pada UKM Folio. Ini dibangunkan bersama-sama dengan rakan-rakan di pengajaran dan juga di fakulti-fakulti yang lain. Mereka berpengalaman tentang pengajaran dalam talian ini, mereka menyumbang kepada UKM Folio. Jadi UKM Folio ini satu sistem yang dibangunkan bersama antara kita semua, satu UKM. Bukan hanya milik sesiapa saja, tidak. Jadi kita sebenarnya yang menyumbang kepada UKM Folio. Itu saja yang kita nak mulakan. Kemungkinan nanti akan ada campur lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dalam kita punya penerangan, ikut kesesuaian. Jadi nanti akan ada juga video yang disampaikan selepas ini. Jadi selepas ini boleh rujuk pada YouTube ataupun media yang lain. Okey, terima kasih Dr. Rai. Baik, thank you so much Prof. Ahmad Kamal Arifin, our director at Pengajaran UKM. So very quickly, as I've said, these are the areas, as Prof himself has introduced, these are the areas that will be presented today. The archiving of the first semester, usage of UKM Folio, blended learning, as well as the management of large groups. And for that, we call upon technologist Dr. Muhammad Helmi, the Deputy Director at Pengajaran UKM, to give his briefing. Dr. Helmi, dipersilakan. Okay, thank you. Prof. Madya, Dr. Rai, Timbalan Pengarah di Pengajaran, Prof. Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin, pengarah, and kita bersama juga Prof. Insinyur Rosli pun ada di sini, dan Puan Fira, pendaftar, bersama tim kru teknikal kita di belakang, Encik Hashim dan Encik Zulkarnain. Okay, so untuk memulakan pengarkiban, kita start dengan pengarkiban UKM Folio. So ini adalah beberapa aspek yang ditambah baik dalam UKM Folio untuk semester depan. Okay, so apa tu pengarkiban? So kalau Englishnya archiving. So data semester ni akan di-archive, dan saya mulakan dengan jejak kunci dulu sebelum kita pergi jauh. So kita bermula dengan UKM Folio pada April 2020. So we started using UKM Folio in April 2020. Kemudian adakan peperiksaan dalam talian dengan menggunakan UKM Folio pada Julai, dan pada September ini, bulan ni lah, kita akan melalui proses pengarkiban. So pengarkiban ni in September 2020, archiving will happen here during this month, and I will saya akan memberikan maklumat lanjut lah selepas ni. Okay, untuk seterusnya Oktober kita akan menggunakan UKM Folio pada semester depan, and Januari peperiksaan dan Februari pengarkiban akan berlaku. So pada setiap semester archiving ni akan berlaku. Kenapa archiving? Because kita nak atasi the issue of server. So archiving ni penting untuk menyimpan semua data-data pelajar dan bahan-bahan yang berkaitan dengan semester tu. Okay, so macam mana proses archiving ni ataupun proses pengarkiban ni berlaku? Okay, so untuk data, okay, secara mudahnya, straightforwardnya, the students will be refreshed. Okay, students tu akan so data pelajar tu akan di-refresh. So kalau kita ada untuk kos kita yang khusus, contohnya saya mengajar pengajaran batuan komputer pada semester 2. Kursus tersebut pelajar semester ni akan ditukar. So apa-apa yang berkaitan dengan pelajar tu akan di-archive lah. Dia ada, cuma dia tak ada pada paparan UKM Folio. Saya akan tunjuk dekat mana dia ada dekat course you, tapi di bahagian archive. Okay. So untuk data pelajar memang data pelajar semester lepas akan di-archive. So apabila apabila proses archive berlaku dan semester 1 akan start, so data pelajar semester baru ataupun data pelajar tu akan tertera di UKM Folio.
Okey, untuk bahan dan aktiviti ni sebenarnya akan dibawa ke depan. So ini yang baik untuk kita tambah baik untuk UKM Folio, di mana bahan you tak perlu upload banyak-banyak kali, aktiviti tak perlu dibuat berulang kali, tapi bahan-bahan dan aktiviti akan dibawa ke semester yang berikutnya. So kalau you dah capai status blended learning dekat sini, semester depan pun akan capailah. Okey, tapi perlu diingat aktiviti pelajar semester lepas tak adalah. Maksudnya kalau dia bagi feedback pada forum, dia bagi assignment semua, dia akan di-archivekan di Arkib UKM Folio Alright. Okay, so Dr. Helmi, can you just reiterate that point in English because I think that's a very important point. Sure. Alright. So in English, alright. The process of archiving of UKM Folio is an important process for UKM Folio. Okay. So what happens is that the data of the students will be refreshed. So if you have this cohort of SEM 2 session 2019-2020 students, they will not be carried forward and will be archived in the archive of UKM Folio. Okay, so when the archive process is complete, during semester 1, you will have your new students. Okay, the second thing that is important to note that the bahan or the materials and activities in UKM Folio will be carried forward to the new semester. So why is that so? It is easier for you to manage, and actually you don't have to upload again and again and again as previously in iFolio. But one thing that is worth to note that the activity of the students and the material of the students that are submitted, for instance, assignments, feedback in forums, will not be carried forward. Because the new semester is beginning, but all of the students' activities will be archived or stored in the Arkib UKM Folio or the archive of the UKM Folio. I will show you in a bit the demo part of the archiving of UKM Folio. Okay, seterusnya di sini ada dua perkara. Ini mengenai peperiksaan pula, peperiksaan dan pentaksiran dalam talian, di mana data pensyarah dan question bank akan dibawa ke semester depan lah. Maksudnya if you kalau you buat question bank, you buat soalan dalam quiz tu, dia tak hilang lah. Okay, data pensyarah juga tak hilang alright, dia ada di situ. Cumanya data pentaksiran dan peperiksaan, jika you dah buat markah, pemarkahan, ada you dah katakan you dah marking documents tu, dia akan masuk dekat archive UKM Folio. So okay, right now in English, the data of the lecturers and the question bank that you created in the quizzes feature using in UKM Folio will be brought forward to the next semester. So the question bank will remain in UKM Folio for your usage for the next semester. So you can add on the quizzes, add on the question bank, and then use that for the UKM Folio feature of quiz. Okay, and the second thing that is worth to note that the assessment data and examination data will be stored in the archives of UKM Folio. Because you don't want the the exam papers or the so-called assignments of the students to be visible in the new semester. So this is what will happen. It will be stored in the archives of UKM Folio. Okay, this is a very important date. Tarikh pengarkiban ni adalah tarikh yang sangat penting 13 September. So 13 September ni adalah hari terakhir untuk archive. Apa maksudnya dengan tarikh keramat ni? Tarikh keramat adalah selepas 13 September pensyarah tidak boleh melakukan apa-apa dengan kursus yang semester lepas. Maksudnya kalau sekarang semester 2, so semua yang macam dah diterangkan tadi,
Maksudnya dari segi status blended learning pastikan kalau you nak blendedkan you punya course, blendedkan sebelum 13. Kalau you nak buat apa perubahan pada struktur kursus tu, boleh buat sebelum 13. Okey, selepas tarikh pengarkiban tidak ada apa-apa yang you boleh buat dekat course tu kecuali access. So maksudnya if you want to access students, you nak access students punya material, you nak access students punya assignment, quizzes, semua boleh, cuma tak boleh diubah. So itu yang penting sebenarnya mengenai pengarkiban. Okay, for the English part, so this is a very important date for UKM Folio, which is the archiving of UKM Folio. So what happens during 13 September is this is the cut-off date for any changes in UKM Folio for this semester. If you want to make your courses blended, if you want to change any materials, you want to change anything, we suggest to do that on 13 or before that, okay? Because when the archiving is complete, no changes can be made to the courses in the previous semester. Okay, okay. So that is let's say short demo. Let me show a short demo on the archiving. Okay. So if you go to UKM Folio, you will see that there is a new section here called Archive. Okay. And it is Archive SEM 2, 3 akan datang. So this, you cannot access it now because the archiving is not yet complete. But when it is complete, you can access your subjects or I mean your UKM Folio subjects or courses here. Okay. So kalau you dah dah proses pengarkiban tu sudah berlaku, you boleh access di sini. Okay. Alright. So let me let me carry on with the presentation. Okay, as I said before, so selepas tarikh pengarkiban ni, so tiga perkara ni perlu dilihat. So bahan, aktiviti dan data pentaksiran dan peperiksaan boleh diakses tanpa perubahan. So maksudnya you tak boleh ubah apa-apa lah. Okay. Status blended learning juga, kalau you nak ubah selepas tu tak boleh. So berbeza dengan amalan sebelum ni di mana kita boleh ubah lah. Alright. So kita nak rectify lah perkara tu. And data pelajar boleh diakses juga tapi tanpa perubahan. Okay, so tadi sepatutnya demo dia. Alright, no problem. Okay. If you have any questions, just pop up letak dalam Q&A and kita akan ada satu session Q&A selepas kita buat briefing ini. Alright, untuk bahagian kedua iaitu status pembelajaran teradun di UKM Folio. So the second section of this taklimat is the status of the blended learning status at UKM Folio. Okay, so for blended learning or pembelajaran teradun, the formula is as follows. So you must include 8 resources ataupun 8. Okay, ini adalah, sorry lah saya campur-campur cakap bahasa Melayu dulu. Okay, untuk mencapai pembelajaran teradun, 8 bahan perlu ada di maksudnya 8 bahan perlu ada di you punya course, okay, dalam you punya course. So 7 bahan dan 1 maklumat khusus. So maksudnya kita kira 8 bahan. So maksudnya dalam UKM Folio tu kalau ada 8 bahan di situ, kita kira 8 maklumat, 1 maklumat khusus dan 8 bahan pembelajaran. Dan 7 bahan pembelajaran. Okay. So this is the formula 8. So 4 ni aktiviti, di mana 4 ni aktiviti pembelajaran dan 2 pentaksiran. Alright, saya persilakan Puan Sufira untuk membentangkan bahagian ini. Ya kan Puan Sufira? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Dr. Helmi. Okay, sebenarnya nak tersasar tadi nak cakap Tan Sri Dr. Helmi tapi nasib tak tersasar. Alright, macam di mention sebelum ni, kita perincikan item-item 842. Okay,
So 8 ini sebenarnya bilangan. Bilangan dia termasuklah 1 maklumat khusus dan juga 7 bahan pembelajaran. Okey, so daripada maklumat khusus tu selalunya proforma ataupun silibus bagi setiap khusus itu adalah 1 dan 7 bahan atau sumber pembelajaran boleh menggunakan slide PowerPoint, video pengajaran, modul, e-buku dan juga pelbagai bentuk bahan pembelajaran seperti dalam bentuk PDF, dokumen, Excel dan juga gambar dan sebagainya. Itu untuk maklumat dan juga sumber atau bahan pembelajaran. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua is bilangan aktiviti pembelajaran. Okey, selalunya aktiviti pembelajaran ni kita akan menggunakan UKM Folio, iaitu kita punya LMS, Learning Management System. So, aktiviti secara dalam talian di LMS, kita boleh menggunakan feedback, forum dan juga chat. Dan perkara ini perlulah berlaku ataupun ada 4, sekurang-kurangnya 4 bagi memenuhi pembelajaran teradun, bagi formula pembelajaran teradun dalam talian. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu bilangan pentaksiran, kita kena ada sekurang-kurangnya 2. Okey, dan 2 pentaksiran dalam talian ini boleh berlaku dalam bentuk kuis, dalam bentuk penilaian, dalam bentuk tugasan ataupun dalam bentuk refleksi. So, formula ini hendaklah diingat buat masa ini iaitu 842 dan ini adalah kriteria minimum bagi pembelajaran teradun di dalam talian. Okey, so dan ada juga yang bertanya, okey, apa itu jenis pentaksiran? Sebab kita perlukan sekurang-kurangnya 2 item pentaksiran. Okey, pentaksiran kalau mengikut perkelili pengajaran bilangan 4/2020, kita telah mengeluarkan satu garis panduan iaitu garis panduan penilaian dan pentaksiran dalam talian dan kita keluarkan juga e-buku iaitu di web di bawah https, boleh tekan saja search dan di situ kita terangkan beberapa jenis pentaksiran yang boleh dilakukan secara dalam talian. So ini adalah jenis pentaksiran iaitu yang pertama kerja khusus, peperiksaan dan ujian dan ketiga berasaskan tempat kerja. Okey, dan dalam ada juga pesara yang bertanya, apa elemen dalam UKM Folio yang boleh mengkategorikan saya punya kursus itu adalah jatuh di bawah pentaksiran, jatuh bawah aktiviti, jatuh bawah bahan atau sumber pengajaran. So di sini kita keluarkan ke semua elemen dalam UKM Folio dan kita ada dalam lebih kurang 25 elemen iaitu termasuk assignment, big blue button, tersasul dah. Okay, check, choice, custom certificate, database, external tool, feedback, forum, glossary, interactive content, lesson, quiz, SCORM package, survey, wiki, workshop, book file folder, LMS content package, label page URL dan H5P. So semua elemen dalam UKM Folio ni kita kategorikan. Okey, yang mana macam contoh assignment kita kategorikan sebagai pentaksiran ataupun penilaian. So kalau bagi untuk chat kita kategorikan sebagai aktiviti. So kalau macam dalam bentuk interactive content kita kategorikan sebagai bahan sumber pengajaran. So bila you tengok you punya khusus tidak blended, so you kena tengok balik dekat dalam elemen ini dan kena make sure lah kalau macam bahan tak cukup, make sure ada file di UKM Folio untuk tambah bahan atau sumber pengajaran. Kalau tak cukup untuk aktiviti, boleh tengok dekat sini elemen dia, external tool, feedback, forum, kita boleh kategorikan sebagai aktiviti dan tambah dalam UKM Folio tersebut. So boleh dapatlah capai 4 aktiviti. Okey, yang seterusnya adalah kata kunci ataupun keywords bagi course yang kita exclude atau eliminate daripada pembelajaran teradun. Kenapa kita eliminate? Kerana khusus-khusus ini atau kata-kata kunci ini memang sukar. Dia sebenarnya possible, but sukar untuk mencapai pembelajaran teradun iaitu mencapai 842. So, apa yang kami lakukan berdasarkan pengalaman selama ini mengira secara manual peratus pembelajaran teradun universiti, rata-rata ke 11
kata kunci ini sukar untuk mencapai pembelajaran teradun, dan kami dan juga pasukan PTM membangunkan satu dashboard blended learning, dan di dashboard tersebut akan exclude semua ke-11 kata kunci ini secara automatik. So katakan kalau contoh you punya kursus itu adalah latihan industri, automatically dia akan terus dibuang daripada pengiraan bagi mengelakkan peratus pembelajaran teradun universiti semakin rendah. Sebab dia tak boleh menyumbang kan, bila tak boleh menyumbang better kita keluarkan siap-siap. Okey, ada juga macam contoh di Pusat Citra, dia maklumkan sebenarnya kurikulum kami rata-ratanya tak menggunakan ayat kurikulum di dalam kursus tersebut. So apa yang kami nasihatkan bagi semua penyelidik dan pensyarah perlu memaklumkan kepada pihak kami menerusi penolong dekan pengajaran dan citra ke semua list-list kurikulum yang tidak menggunakan kata kunci kurikulum. Sebab contoh di Pusat Citra, kurikulumnya khususnya bermula dengan nama nasyid. So bila nasyid memang tak di-capture dalam 11 keywords ini, so perkara ini perlu dimaklumkan kepada pengajaran untuk kami buang secara manually. So dan okay, Dr. Helmi, seterusnya kita ada juga membangunkan dashboard. Okay, dashboard di mana Okay, thank you Puan Fira. Saya terangkan pasal dashboard ni. Thank you. Okay, so untuk tahuan semua, kita di pengajaran dah bangunkan dashboard blended learning bersama PTM. So dengan bantuan Puan Zina dan tim, Cik Mizal dan tim, and Puan Fira juga membantu dalam perkara tersebut. Okay, so untuk status blended learning ni, kita tengok dekat sini okay, ini adalah dia punya senarai di mana dashboard ni, okay, sebenarnya macam ni okay. Saya back up lah. Alright. Okay, dia punya tempat dia sebenarnya di UKM Folio, dan kita tengah mengubah kalau you tap on kursus, dia ada drop down menu, and kalau you perasan sekarang ada 4 sebelum ni ada 1 je, senarai kursus, dan kita namakan dia status blended kerana lebih mudah untuk semua lihatlah terus. Okay, status blended, right? Dalam ni akan merangkumi semua status blended untuk keseluruhan fakulti yang mengikut fakulti, dan sebenarnya di sini ada jumlah keseluruhan sebenarnya kita baru capai 25%, tapi itulah sebab dashboard ni pun baru siap, so kita cubalah sedaya upaya untuk bergerak ke arah blended by pengarkiban, tarikh pengarkiban 13 September. Untuk perincian ni, jika you nak tengok perincian you dekat kursus-kursus, so you boleh pilih fakulti dan boleh capailah, boleh tengok dan boleh download dalam bentuk CSV, Excel dan PDF. Okay, so sekarang Dr. Helmi, can you just reiterate that in English? I think that's very important. Oh yeah, okay. So let me just go back to how the elements ni yang bersama-sama pihak pengajaran telah we consolidated this. Okay, okay, in English first. Alright. So for the blended learning status or the dashboard of the blended learning, it can be found at UKM Folio under the kursus main menu. Alright. So when you drop down, there's a status there that is called status blended. Okay, and when you click that, the dashboard will appear here, and it will display all the courses that is blended or not. Okay, we are aware that UKM Folio has been created in the middle of semester, but we strongly encourage that you move towards blending our courses, because our courses mengikut dasar pelajaran negara or the e-learning policy has to reach 50%
actually. Tak apa, it's okay. But let's move towards next semester and make it 50% or more. Alright. So for this dashboard blended learning, you can download it using CSV file, Excel or PDF. This is for the keseluruhan, for the overall. And for the perincian status, you can go and see whether your courses are blended. So just go and see here. If it's X, the blended is not blended yet. If it's right, it is blended. So let me just show you how it's actually done, how to go and blend your course. Okay, so when you log into your course, go to, okay, I will show you my course. Where is the course? Okay, this one. Okay, pengajaran bantuan komputer. Okay, so what you want to do is turn editing on. And when you turn editing on, go into add an activity or resource. Okay, so here the blended learning will be calculated from here. Okay, so status blended learning akan dikira di sini. So for the first part, resources ni, so you should go for resources. This has to be 8 items in here. So 8 items out of any of these are considered to be bahan lah. So under resources, so 8, right? So here's the orang kata the different part, which is 4 for activities and 2 for pentaksiran. So 4 activities or and 2 pentaksiran is assessment. So 4 for activities is actually activities that you do not give marks, or you give marks but in terms of formative assessment. Okay, so in terms of formative assessment, usually we use forums, and we will share this list with you. Okay, so in terms of summative assessment, using quizzes and assignments, so that is considered under pentaksiran. So at the formula here, 842. So aktiviti pembelajaran formative is 4, and aktiviti pentaksiran summative is 2. So 4 pentaksiran formative and 2 pentaksiran summative or quizzes. So we will share these slides with you, and you can check. And we will add this formula to the dashboard, blended learning dashboard after this. Okay, so that is how you make your course blended and achieve that blended learning status. Okay, all right. So and you can also refer to this garis panduan or the guidelines, which is available at activeukm.my, or you can just type pengajaran UKM, and you can go to our website, which is activeukm.my, and go to e-pentaksiran. So ada bahagian dalam ni yang e-pentaksiran, and you can refer to the books that has been created by PM Dr. Azmin, PM Dr. Rehana and team. Okay, so you can have a look here, and there's a lot of great stuff here, and for your teaching and learning. So you have also here the e-pengajaran, so you can have a look at e-pengajaran and e-pentaksiran here at the Active UKM website. Okay, so kita teruskan dengan taklimat sikit lagi. Okay, alright. So ini adalah pengurusan set. So dekat depan tadi sebenarnya it's not just for pengurusan set besar, but any set. So pengurusan set kecil ke besar ke sebenarnya dalam bahagian 3 ni. Okay. Now. Okay, tunggu sekejap Okay, untuk pengurusan set berbeza sikit, kita tambah baik dengan menggunakan feature pengurusan set. Okay, so untuk managekan isu-isu set yang banyak, kebanyakan dalam citra lah yang banyak set-set besar, kita introduce feature pengurusan set dengan menggunakan flexible section format. Dan saya akan demo macam mana nak guna flexible section format ni, di mana flexible section format ni akan memberikan kita lebih untuk menjadikan set-set besar ni lebih senang untuk, atau lebih mudah untuk diurus. Alright,
So saya akan terus ke demo. Okay, untuk kursus ni. Okay, apabila you pergi, okay, so saya terangkan dalam bahasa Melayu dulu. Maybe in English first lah, Dr. Rai. Then I go to the demo. So no, you can do it straight Malay first, and then afterwards we can reiterate that and go through it in English if it helps. That's better I think Yeah. Okay. Yeah. So saya buat bahasa Melayu dulu baru bahasa Inggeris Okay. So untuk pengurusan set tersebut tadi, kita menggunakan flexible section format. Alright, macam mana you nak activate? Sebenarnya berdasarkan mesyuarat dengan penondekan, diminta bahawa tidak di-install secara automatik lah. So setiap pensyarah boleh menggunakan flexible section format dengan sendirilah. Maksud you can choose whichever you want, flexible ataupun topic format. How to do that is go to administration. Okay, so you pergi bahagian administration ni dan scroll ke bawah dan ada perkataan course format. Bila you klik dia punya triangle di sini, maka akan ada format. Okay, bahagian format ni you boleh drop down, and biasanya secara defaultnya adalah topics format, tapi yang kita nak buat untuk pengurusan set yang besar ataupun pengurusan set yang pelbagai, ataupun kalau you ada 2 set pun you nak uruskan macam ni pun okay. So nama dia flexible section format. So when you click flexible section format, dia akan membenarkan set-set tu diurus dengan lebih baik. Okay, I will show you how. Apabila you dah tekan flexible section format, tekan save and return. So bila save and return, kalau you perasan dia ada ikon di sini di mana ada mata ni, dan maksudnya kita boleh kita boleh hide kan, ataupun kita boleh masukkan dia dalam satu section Okay, macam mana kita nak buat contohnya okay, I'll just show this course. Okay, so sekarang saya tunjuk output dia dulu, baru saya tunjuk macam mana nak buat Output dia adalah begini maksudnya kalau saya nak ini adalah set 1, iaitu set saya, dan ini set Tuan Haji Yusof. So set 1 dengan set Tuan Haji Yusof ni saya dah bagikan lah. Saya punya bahan dalam ni, Tuan Haji punya dalam ni. Dan mungkin kalau you nak besar punya, maksudnya di display pada semua course, performa sama untuk semua set, you boleh letak dekat sini. Okay, dan sebenarnya you boleh ubah benda ni ke dalam set-set ni kalau you nak, up to you, okay, untuk you susun. So macam mana kelihatan dia adalah apabila you klik set 1 Dr. Helmi ni, you klik set 1 ni, maka semua bahan dan aktiviti pentaksiran, bahan pembelajaran semua ada dalam ni So it looks like it has another set kat dalam ni Okay, so and bila you pergi klik Tuan Haji punya, boleh nampak lah sebenarnya dekat dalam kursus jom mulakan pensyarah pun kita buat begitu. Saya tunjuk sikit sebelum saya show how to do it. Okay, dalam jom mulakan pensyarah sebenarnya semua bahan ada dalam ni, kita gunakan flexible section format dan kita highlight mana-mana yang penting saja untuk masa sekarang. So sekarang maybe kita akan pada masa itu pentaksiran penting sebab semua orang buat pentaksiran dan peperiksaan, maka kita kita displaykan benda tu. Kalau kita tak nak display, kita klik cuba contohnya dalam ni pengenalan pengenalan ni, sebenarnya ada bahan lagi dalam tu. So sama juga macam course saya tadi, di mana set tersebut berada dalam section tu nama dia flexible section format. So you can display the section or hide the section. Okay, so macam mana nak buat? Saya demo sikit. Alright, so first kali klik button turn editing on. Bila you klik turn editing on, akan ada button baru kalau you nampak dekat sini. Ada gearbox ni, gearbox pula, macam nak makan gearbox pula, gear icon. Okay, gear icon and ada beberapa elements ni. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan macam mana you nak alihkan bahan-bahan you dekat luar ni ke dalam set. Contohnya saya nak alihkan di perkongsian dan kesimpulan ni sepatutnya dalam saya punya set ni. Okay, so macam mana nak buat? Sebenarnya you boleh alihkan satu-satu atau alihkan keseluruhan ni ke dalam ni. Okay, so macam mana nak alihkan? Klik button arrow atas bawah ni bukan yang ni yang ni dia akan merge. So this is what you want. Sebelah mata ni ada arrow atas bawah. So dia kalau you mouse over, nama dia move. Okay, so bila you klik move, kalau you perasan
dia berbeza sikit sebab dia lebih senang sebenarnya. You tak payah drag. Sebenarnya dia ada arrow di mana bahan tersebut akan diletakkan. So kalau kita nak letak kat dalam set Dr. Helmi ni, boleh. So kita boleh klik show expanded ni and kita boleh letak mana-mana lah. So maksudnya dia ada arrow ni. Kalau you perasan tadi mana tadi? Oh, sorry. Kena tekan balik, sorry. Okay, I show you again. Okay, klik move ni and bila you nak move, you boleh move dekat mana-mana you nak. So dia ada kat sini, kat sini, kat sini. So you can move it to wherever you want. Alright, so katakan saya nak move ke sini. Okay, and what happens is dia akan masuk dalam saya punya ni lah, dalam set saya. So sekarang saya ada beberapa bahagian 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan tadi saya masukkan kesimpulan dan perkongsian kat dalam ni. Alright. So sebenarnya dia boleh expand ataupun dia ada, sebab dia fleksibel, so dia boleh expand ataupun dia boleh kecilkan. Saya rasa lebih baik kalau set besar kita kecilkan kerana dia akan bantu kita lah. So tak adalah student tu kan kita dapat feedback lah daripada pelbagai pusat dan fakulti bahawa dia kena scroll kalau set dia 23 nun kat bawah set dia. So I think this helps. Bila you klik arrow ni, dia akan jadi kecil dan ini saja akan nampak. So bila you turn editing off, set 1 dan set 4 je. So student tu clear. Oh, set saya set 1, saya masuk Dr. Helmi punya je. Saya tak tengok lah Tuan Haji Yusof punya kan. Okay. And bila kita klik set 1, so kita akan nampak semua bahan tersebut dalam set tersebut. Nampak kemas ya Dr. Helmi? Yes. Nampak kemas ya, muka depan tu nampak kemas ya. Nampak kemas dan lebih manageable lah. Sebenarnya kalau saya seorang mengajar kos tu tak apa kan. Tapi terpaksa banyak set dalam tu. So ini memudahkan lagi pensyarah-pensyarah untuk menyusun semula dan mengaturlah strategi yang terbaik lah. Sebab ada yang nak semua set kena ikut bahan ni. So dia letak dekat orang kata global ataupun keseluruhan. Tapi ada set-set, oh saya nak set satu bahan ni je boleh. So I think we at pengajaran kita offer flexibility lah dengan flexible section format. So ada yang nak begini, ada yang nak begini. So kita nak cuba cater untuk semua dan ini adalah solution yang terbaik setakat inilah. Okay, alright. So in English pula okay. Okay. Okay, alright. Okay, so now we move to the English part. Nasib baik bahasa je. Dia jadi macam 2 tak 5 tu. Okay, but it's okay, no problem. I think it's important. So now we go to the management of the sets in UKM Folio, where a new or improved feature has been introduced, which is called flexible section format, which allows for smart organization of your sets in UKM Folio. Okay, this is due to the fact that we receive multiple feedbacks on the organization of sets. So this is a new format or new feature that we introduced in UKM Folio. So I'll show you the demo on that. This is my course, Pengajaran Batuan Komputer. So we have actually a lot of sets, but now this is the 2 sets that we show you for the demo. Okay. What I did before was I moved the set, the content outside into my set, and what the feature of the flexible section format allows is that it allows for easier organization, as you can see. So the demo part is like this. So what you do first, when you go to your course, go to administrations. Under administrations, go to edit settings and scroll down to course format. And under format, the default setting is topics format. And what you want, if you want this to be integrated in your course, is using the flexible section format. So when you tap or click flexible section format, tap and save. So tap the save and display button,
and it will appear as such. So what you want to do next is the second, so the first one was flexible section format. The second one is turn editing on. All right. And after pressing turn editing on, you will see some additional buttons that were not available before. What this does is it helps us, manage the sections. So what you, I think the most important button is this one, which is the arrow or the move button, and this triangle here, the small triangle, which allows us to show the content inside the set. Okay, so what we want to do is click on this, the triangle first, and you can see that this is the expanded, expanded content of my course. So if you want, if let's say I want to move kesimpulan to Tuan Haji Yusoff's what you call set, you can just click this move button, and you can see the arrows and squares here where it allows you to move wherever you want it to go. So you can move it if you want to move it under this topic, you can, or you want to move it, selari, or what do you call it, aligned with this topic as well, or you want to move it outside as well, or you want to move it here as well. Okay, so let's. So the system suggests where possible to move, huh? Yes, exactly. That's right. Thank you for that. Yes, it suggests the possibilities of moving, so you can choose whichever you want, and after clicking, it will move automatically. So again, let's see what happens here, and let's click the triangle again. And if we turn editing off, we can see that the kesimpulan and perkongsian is outside. So again, let me show you how to put it inside. So now I moved it from this set to the outside. So I want to, oh, this doesn't look nice outside. I want to put it in my course. So in my set. Okay, so right. Turn editing on is the second step. Remember, turn editing on. And what you want to do is click the move button. So that is the third step, move button. And so you can see here that there are a couple of places that you can put. But if you want to put it in the set, you have to put another step, which is click this triangle. And when you click the triangle and press again the move button, you can place it wherever you want, because I think this is important, and the system suggests, as Dr. Rai said just now, it suggests where you can add the section. So let's say I want to add it here. So let's click there, and it moves under penilaian. So this is the last part of the course. So what we want to do is turn editing off, and if you go back to, the last one, if you want to hide it, because if you don't hide it, it will look like this. So banyaknya set Dr. Helmi, right? So you will have to press the triangle again. Triangle again. Don't worry, we will create another video on how to slowly do this, and we will have some coaching on how to do this slowly, okay? And we will help you if you have any problems. So click that triangle again and turn editing off, and voila. So the sets will be very organized. Just one line, set Dr. Helmi, clearly. Set Dr. Helmi, just put faculty ke. I know sometimes we have different faculty, FPEN, maybe semester 1, 2, you can put, you can add there if you want. So just click again, and again, everything is in here for that. Okay, so that completes the third section of this taklimat. Okay, bear with me 8 minutes, and I will finish the taklimat. Okay, all right. So I switch back to bahasa Melayu. Okay.
This is like the first time I'm doing Dwi Bahasa. Okay. Okay. So untuk kursus UKM Folio untuk pelajar, ini adalah bahagian keempat kursus UKM Folio untuk pelajar, di mana kita memperkenalkan pengenalan UKM Folio untuk pelajar, dan ini adalah kita punya fellow ada membantu bersama tim pengajaran, Prof Kamal, Prof Rosli, Dr Azmi, Dr Rayana, our team. And Prof Madya, Dr Azmi Tamil, thank you. He helped a lot in membangunkan bahan pengenalan UKM Folio untuk pensyarah, and now helping with pelajar. So Prof Madya, Dr Mawadah from Medik, Dr Azmi Medik, Encik Imran from FST, Faculty Science Technology, Dr Hazrati, Fakulti Pendidikan, dan Dr Hasanah from Fakulti Pengajian Islam. So and how to go and look at this? Okay, bahasa Melayu pula. Okay, sorry. Campur pula. So bagaimana nak lihat kursus tersebut? Dia adalah di dalam UKM Folio, di mana you klik UKM Folio dan akan ada paparan di situ di mana jom mulakan pelajar. Apabila klik jom mulakan pelajar, ada beberapa bahan yang dah tersedia, tapi untuk peringatan semua, kursus ini akan betul-betul lengkap pada awal Oktober sebelum pelajar start, dan bear with us lah kalau ada beberapa belum siap lagi. Kita tengah dalam proses pembangunan dan fellow pengajaran membantu dalam membangunkan bahan bagi kursus tersebut. Okay, untuk so the English part, Dr. Rai. Yes, so thank you. All right, no problem. So for the fourth section of this taklimat apa dalam bahasa Inggeris? Taklimat for briefing. This briefing. Okay, briefing. For this briefing, we will discuss on the UKM Folio for students course that is available on UKM Folio. So this is a course that is created by Pengajaran and our fellows, which is Prof Kamal, Prof Rosli, Dr Azmi, Dr Rayana, and we have our fellows, Associate Professor Dr Azmi Tamil from Faculty of Medicine, Associate Prof Dr Mawadah from Faculty of Medicine, Cik Wan Imran from Faculty of Science and Technology, Dr Hazrati from Faculty of Education, and Dr Hasanah from Faculty of Islamic Studies. Let's go here. How do you access the course at UKM Folio? When you go under course, under the main menu, there's a drop down that allows for Jom Mulakan Pelajar. And for now it's in Malay. I'm sorry about that. But when when the semester starts, all the content will be completed in Malay. Inshallah, in the next semester we will try to translate it, but in YouTube. So there will be a subtitle, for that reason. So yeah, that's what and actually if you want it in English, you can at least actually try this feature here. If it doesn't work, we'll work on making that happen, Bahasa Melayu English, in making that, and in Arabic maybe Ustazah Dr. Hasanah will help us, and then Faculty of Islamic Studies will help us in translating in that into Arabic. That would be nice to have. Okay, but for this semester it's only in Malay. I'm sorry about that. Pengajaran will help and move towards make it in English in the upcoming semesters. And we end that with our tagline. So kita akhiri taklimat ini dengan or we go into the Q&A session with our tagline, menginspirasi pengajaran masa depan, or in aspiring the futuristic education, which is the tagline of Pengajaran UKM. Okay, and I give it back to you, the floor. Back to you, Dr. Rai. Silakan. Alright, thank you so much. Terima kasih banyak Dr. Helmi, Prof Sufira serta Prof Insinyur Ahmad Kamal. Satu taklimat yang mantap
within an hour we managed to get the briefing done. As expected, banyak soalan-soalan daripada warga UKM. There are lots of questions being asked. So we're going to go through them one by one. Kita akan go through soalan-soalan yang ada dalam Q&A section di live event ini. Bagi warga di luar yang ingin terus bersoal, dipersilakan masukkan soalan-soalan saudara-saudari di section Q&A. For those of you who have questions, please do forward them in the Q&A section and we will address them as much as we can. Soalan pertama dari warga, saya sebut je soalan ni, tapi siapa yang akan menjawab, I leave it to the three of you lah ya, insyaAllah ya. So yang soalan pertama, how do students reply to our announcement? I had this problem during my class last semester. Students said they could not reply even though they clicked the reply button. Okay, Dr. Rai, I assume this is from forum punya feature. So, okay, Dr. Yong or Professor Yong, just Osman, Prof Osman. Okay, so I assume this is from the forum. Sebenarnya, okay, I answer in. Do I answer in Malay or English? You can answer it in English, or and I would say if there is a video, then we can just forward them to the video, because if there's already a video available on this, then we can just, because this briefing needs to be focused on the three areas that we have identified, right? The archiving, the blended, and the management of course sets, right? So anything outside these three topics, if we've got videos, that's the way I think we should handle it. Betul ya? Puan Fira pun setuju ya? Okay. Yeah. Thank you, Dr. Rai. So for that, it is actually in the thank you for that. That's a good point. So it is available in kursus pengenalan kepada UKM Folio untuk pesyarah di bahagian forum. So kalau you tengok dekat situ, forum perlu dibuat bukan dalam single post, tapi dalam multiple punya ataupun normal punya forum. Dan bila you tengok video, Prof tengok lihat video di situ, Prof akan dia akan student boleh reply lah kepada itu. Kalau single format tu, single post format, memang student tu dia boleh letak satu je, dia tak boleh reply. So I think the default settings is important in that feature. Alright. Thank you. Boleh saya tambah? Prof Kamal, silakan. I think kita assume saja maybe it is in forum or announcement. Right. The main announcement like pensyarah, professor, it is one way punya communication. Right. Tapi kalau forum it is two ways. I think itu semua sudah diberitahu. Boleh tak Dr. Amy just show the FAQ pull out menu tu supaya ramai yang tanya tu boleh. Saya tengok soalan-soalan tu ada juga yang tanya pasal yang perkara-perkara lepas, jadi boleh kita lihat di situ. Okay, Prof silakan. Sini Prof, silakan. Di situ menu tu ada frequent asked question, soalan-soalan lazim. Jadi bila kita tekan soalan lazim tu, kita soalan dia pasal contoh dia announcement, forum atau announcement. So saya cuba tengok forum. Berkaitan dengan forum, apa sahaja berkaitan dengan forum ada diberitahu di situ. Jadi saya ingat perkara ni masih baru, mungkin ramai pensyarah tak maklum. Jadi walaupun kita dah ada dalam ni, mungkin hari ni kita nak announce lah FAQ ni di sini ya. Satu feature yang I think this feature is good for everybody who want to search the whatever they want to know from UKM Folio. Right, itu saja. Okay, seterusnya ada beberapa soalan mengenai blended status. So saya andaikan soalan-soalan ni telah terjawab sebab Dr. Helmi telah beri satu taklimat yang sangat mantap mengenai status blended dan di mana yang kita boleh check.
So kalau ada soalan susulan mengenai blended, please mohon bertanya. Ya. Soalan seterusnya mengenai deadline 13 September, Dr. Helmi. Ramai yang risau ni, quite a few of our friends out there a little bit concerned with the 13th September deadline. Okay, so ada soalan dari warga UKM. After 13 September, we can still make amendments to the material and content in the new semester mode for the new students, right? That's correct, yes? Okay, so yes, for the 13th September date or the archiving date, okay, that is important date for the previous semester. Yeah. So any changes to the previous semester, we advise you to do it before 13th September, because after that, any changes cannot be made to the semester because we archive the course and the students will be refreshed. But for the new semester, don't worry about it. The new semester, you can add content, you can, add activities and such after that. And also, we have also, I forgot to introduce, I thought Dr. Azmin was not here. So we also have Prof. Madya, Dr. Azmin Ramli, also our Deputy Director of Penyelidikan Pengajaran. So yeah, she's here with us. If you have any questions on examinations also, even though it's out of topic here, but still, I think she's here for you. All right, thank you. Okay. And thank you so much for that. And then a follow up to that, yang 13 September tu, so you said you cannot make changes after the 13th. Nah, ada soalan susulan di sini. Can I ask if we need to download all students' homework assignments from UKM Folio before 13th September, or everything will still be there in UKM Folio system? Oh, thank you for that question. That is a very good question, actually. Don't worry about it. When it's archived, it will be stored in UKM Folio. So you can access the activities, you can access the materials, you can access the examinations. The thing is, it cannot be changed. Maksudnya kalau if you want to change something, it cannot be done lah. You cannot modify, but you can access, you can download it. So tak perlu download lah. Dia bukan seperti dahulu yang kita tambah baik. Maksudnya kita move daripada satu sistem ke satu sistem, but this is just archiving, so you cannot change anything. The word is you cannot change, but it's still there, but in a different place. Okay. Ada juga soalan mengenai 13 September tarikh tersebut. Salam, mohon pencerahan tentang tarikh pengarkiban jika program sedang dalam perancangan semakan kurikulum bagi intake next year. Bagaimana ya? Kod khusus akan remain tapi content most probably akan berubah. Sebagaimana tu? Okay, thank you. Terima kasih kerana atas soalan tersebut. Saya tak berapa faham, tapi correct me if I'm wrong. Maksudnya course tu tahun depan kan akan berlaku ya. Right. So semakan kurikulum tu. Don't worry, kita untuk semester ni you boleh berubah bahan. Dia sekarang pengarkiban tu penting untuk semester lepas je. Whatever happens last semester cannot be changed at UKM Folio. Tapi apa yang berlaku semester ni no problem. You nak buat semakan sekarang ke, nak tukar kod khusus ke boleh. Semuanya sebenarnya data kalau kod khusus ditarik daripada SMP database, bukan daripada UKM Folio. So UKM Folio akan tarik daripada SMP. Kalau pelajar berdaftar di SMP, dia akan tarik, dia akan display di UKM Folio. Kalau kod khusus begitu di SMP, kita akan tarik. Kalau ada 10 set yang you dah set dekat SMP, dia akan tarik dan display UKM Folio. UKM Folio ni dia end tau. Dia hanya display apa yang database dia ambil daripada database yang ada di sistem maklumat pelajar ataupun sistem maklumat peperiksaan ke. So it will take from there. Okay. Sistem maklumat pelajar sebenarnya, SMP. Okay, yeah, I hope that answers that. Ya, dan soalan daripada warga perubatan pula ya, from the medical faculty. For medical faculty, our new semester starts as early as next week. Does this mean materials from the new semester can only be uploaded from October?
This is a very contentious issue in terms of deadline. Prof Kamal, Dr. Helmi, any comments? Okay, thank you for that question. That's a good question. I think we need to be forthcoming with our colleagues, with our UKM colleagues, you know. True. So yeah. So now I think we want to be transparent, okay? Yeah. And because UKM Folio is not pengajaran is not pengajaran punya. Dia sebenarnya milik semua. So milik kita UKM, so kita baiki bersama-sama lah dengan kapasiti yang ada. Okay, kita memang nak macam-macam, tapi dengan kapasiti yang ada, this is the best we can do for now. Okay, we will improve it as time goes along. Okay, so for that purpose, untuk fakulti-fakulti yang tarikhnya berlainan daripada kalender akademik universiti dan tarikh pengakhiran tu, mohon mohon email kepada pengajaran Puan Zatul dan Puan Fira. Nanti kita akan liaise dengan PTM untuk archive secara manual. That is what Puan Azlina beritahu kita, Puan Azlina dan tim Cik Rizal and Prof Zaidin. So PTM akan menguruskannya begitulah. Maksudnya secara keseluruhannya kalender akademik lebih kurang, okay. Sebenarnya tapi ada kes-kes khas untuk seperti fakulti medik, kita pun rasanya ada FSSK pun ada khusus polis lah apalah. So there are cases where this happen, it can be provided, but please let us know lah. So maksudnya inform pengajaran dan kita akan bantu dalam perkara tersebut. Right. We're trying to accommodate as much as possible, and because the learning management system is fairly new, as we said, it's 7 months old, baru 7 bulan saja ya. Kalau baby tu tak tahulah, belum merangkak lagi kot. Baru nak makan solid sikit-sikit kan. So you know, so I think we're trying to work with whatever restrictions that we have, but we're trying to manage it as well as possible. So thank you so much for your understanding. So ni lagi satu contentious issue, Dr. Helmi, a question regarding the 13th September and blended. What will happen to courses which are not yet blended after 13th September? Okay, Prof Kamal, do you want to answer that? Or saya jawab dulu lah. Okay, silakan Prof. Jangan terlalu khawatir lah. Don't too worried about the blended ke tak blended ke. Bila saya check subjek saya pun sebenarnya beberapa subjek itu tak blended juga. Jadi masih merah lagi kan. Kalau katakan worried about that, kita boleh ubah dalam seminggu ni. Tapi kalau tak boleh juga, kita punya SPPU sebenarnya tak beri kesan buat masa ini. Memang ada soalan yang saya nampak, nanti Dr. Rai akan pergi ke situ, yang menyatakan the blended ini akan masuk ke SPPU atau tidak kan. Saya boleh jawab di sini, SPPU versi 7 masih dalam pembangunan yang dirancang. ERK yang R saja yang betul-betul automatik. E akan ada penilai, akan melihat apa yang berlaku. Di situ kita akan alert pada penilai bahawa kita semua maklum sistem kita UKM Folio berumur 7 bulan berbanding dengan mungkin universiti lain yang sudah 7 tahun ya. Memang learning curve-nya sangat tinggi, sangat cerun dia sangat tinggi. Jadi kalau katakan tak blended pun kita akan pertimbangkan lah. Kita akan alertkan pihak atasan bahawa kalau tak sempat pun dalam masa 13 September ini pun jangan terlalu risau lah. Asalkan kita sudah menggunakan UKM Folio ni dan awareness sudah tahu awareness, kita dah tahu guna blended tak blended ni, kita dalam proses ke arah itu. Akan datang kita naikkan peratus blended learning ini. Sekarang ni kita maklum tadi yang semasa lepas 25% itu pun sudah ialah kita patutnya berbanggalah ada 25% blended learning peratus itu. Kita naikkan nanti peratus itu. Terima kasih Prof. Saya tambah apa yang Prof Helmi, silakan. Saya tambah sikit apa yang Prof Kamal ni tadi.
kita universiti akan consider tu, dan sebenarnya kita saya cuma nak cakap kita alu-alukan lah untuk cuba sekarang, because kalau you tak cuba sekarang nak blendedkan course you, nanti next semester you will have issues lah in that. So now is the time for trial. So I think kalau boleh kita cuba juga blendedkan lah, even though belum lagi dalam SPU, but still why not. And kita nak ucapkan tahniah kepada beberapa faculty lah. Saya tengok kat situ ada macam contohnya FSSK very high blended learning punya ni, thank you. But again, let's together make our courses blended. And I know that a lot of faculties memang sebenarnya sebabkan UKM Folio ni berlaku tengah-tengah, dia dah guna platform lain, contohnya Google Classroom, dia dah guna MOOC, so dia nak pindah bahan tu dengan students tu tak sempat. So we are aware of that issue and we will bring that to the pengurusan universiti, but still the advice is let's try together and make it blended lah, kita alu-alukan lah. Okay, thank you so much Dr. Helmi. Moving on, because we got a lot more questions here. Mengenai archive ya, ada dua soalan mengenai pengarkiban ini. Yang pertama, Assalamualaikum, can the archive materials be retrieved to be used in the new semester? Itu soalan pertama. Soalan susulan daripada warga juga, mohon penjelasan apabila pengarkiban berlaku, apa yang masih dipaparkan di page setiap pensyarah? That's a very important question, yeah. Okay, thank you, Dr. Rai. Very good question. Thank you very much for that question. What happens is actually, jangan risau, sebenarnya semua bahan you ada. Assignments ada, activity pun ada. Sebenarnya pelajar saja yang ditukar. So apa-apa yang berkaitan dengan pelajar ditukarlah. Contohnya, kalau assignment pelajar pada semester lepas tu, dia maksudnya ada student tu hantar, sebab pelajar ditukar, assignment tu tak ada lah. Okay, tapi jangan risau kerana semester lepas punya bahan semua ada di archive. So dia tak hilang sebenarnya. Archive is not deleting. Archive is kita simpan. So mungkin archive tu mungkin perkataan dia sangat macam apa jadi ni kau hilang ke apa, tak. Perkataan dia sebenarnya dia menyimpan saja. Menyimpan di tempat lain. Itu saja. So dia tak display dekat course kita, kalau tak banyak lah nanti kan. So it's just called archiving. Dia disimpan di server yang lain. Tapi bahan boleh akses, aktiviti boleh akses, cuma pelajar berubah. So yang key-nya pelajar berubah. So pelajar berubah, apa-apa kaitan yang dengan pelajar lepas tak ada di semester ni lah. Tapi ada di archive. So, you boleh tengok di archive. Okay. Mengenai isu blended pula, rata-rata warga inginkan sedikit pencerahan bagaimana notifikasi blended itu dipaparkan dalam dashboard mereka. So there is a question here, is there any indication or notification that will tell us that our course has been blended like the previous LMS? Okay, thank you for that question. Okay, there's two answers to that, yes and no. Okay. For now, the display is currently being developed because it's not easy as it sounds. We want it definitely like before, but it takes a bit of time. So PTM is working very hard on that to integrate that dashboard onto UKM Folio. But for now, you will have to access it via the section that I showed you, status blended. So you click on status blended, and if you have achieved the 842, 8 bahan termasuk maklumat khusus, 8 for activities and 2 for assessment. So if you achieve that, your course will be blended. But for that, the answer to that question, no, it will not be displayed as before. Yes, it will be displayed after this because we are working hard towards that. PTM is working on that. That is the crucial aspect. But for the time being, that display is like that.
Okay. Dr. Helmi, you also mentioned the date when the next semester's courses will be in UKM Folio. Could you reiterate that? That was a question daripada warga. Roughly modul-modul untuk next semester akan dimasukkan ke dalam UKM Folio bila ya? You mentioned the date. Okay, dia macam ni, bila 13 September tu ataupun 14, 15 maybe selepas just give it 1-2 days, 15 hari bulan sebenarnya kursus tu dia sama je, kursus tak berubah, bahan tu semua, display semua sama, student je tak ada. So student tu akan berubah kepada semester baru. So apabila 15 atau 16 hari bulan, student baru akan keluar, student lama tak ada dah. Tapi jangan risau, student lama tak di-delete, bahan lama tak di-delete. Cuma di-save dalam archive. So tak boleh tengok lagi dekat kursus je, dia ada dalam archive tu. Nanti so itu saja yang akan berlaku. Bahan semua sama je. Kalau you bahan, contohnya saya ada 7 slide sebelum ni di semester lepas, semester ni 7 slide tu akan ada terpapar. Pelajar saja yang hilang, bahan, aktiviti semua ada di situ. Okay, soalan susulan juga Dr. Helmi, adakah pelajar juga boleh akses archive berkenaan? Ya, pelajar juga boleh akses. Cuma pelajar semester tu lah. Kalau pelajar right. Mengenai isu blended pula, blended status is based on course, not set. Is that right? Correct. Yes, true. So when the course is blended, the whole kalau ada 20 set, satu course tu akan blended. Okay. Ni ada cadangan daripada warga. Let's see whether pengajaran can facilitate. There will be a change of new set of lecturers for certain courses. Jadi maksudnya bukan semua pensyarah yang mengajar semester sebelum ni akan mengajar kursus yang sama semester depan ya. If the archiving only happens after 13 September and new semester is in October, can pengajaran speed up the archiving process so that the new lecturers can access UKM Folio, for the courses on UKM Folio? Is it possible? Sebenarnya yang buat archive, just to note that it's not pengajaran, it's PTM. Okay, we are working closely with PTM. Okay, keduanya so the second answer is why we do the archiving on that date is because we have to wait for all the courses and all the faculties to finish their exams. So that is the quickest time that we can do the archiving. Because there are a lot of calendars for each faculty and each program. So that is the best date that we can offer that is available for archiving. So I hope that answers that question. Kemudian ada mengenai peperiksaan pula, pensyarah dikendaki membuat pengesahan peperiksaan dalam SMP, borang maklumat peperiksaan. Sekiranya kita buat soalan peperiksaan dalam UKM Folio, adakah ia sama dengan peperiksaan yang dimasukkan oleh bahagian akademik? Soalan tu macam mana saya tak faham. Prof Kamal macam nak jawab tu? Okay, silakan. Saya jawab awal dulu. Kita memang bila dalam keadaan begini, tiba-tiba kita buat secara dalam talian kita akan bekerjasama dengan bahagian akademik PPA dan discussion akan dijalankan dan sedang berjalan juga untuk kita selaraskan semua perkara ini. Yang paling sekecil-kecilnya seperti format soalan dan semuanya akan diselaraskan begitulah. Jadi selama ni yang berlaku semasa lepas seolah tidak ada penyelesaian semua dalam talian, tetapi harapnya akan berlaku lebih baik lagi. Kalau nak tanya secara terus begitu belum terlancar, tetapi kita sama-samalah dalam penambahbaikan itu. Kemudian ada juga bertanya ya Dr. Helmi,
what will be archived? Mohon maaf, saya mohon clarification berkenaan kertas jawapan pelajar di dalam peperiksaan selepas sesi. Adakah pensyarah masih boleh akses kepada kertas jawapan pelajar di dalam archive untuk tujuan audit di masa hadapan? So very good question. Will the exam scripts be archived as well? Okay, thank you, Dr. Rai. Thank you for the question. Yes, it will be accessible. So again, archiving is not deleting your course, but it's just saving, and you cannot change anything there. But you can access, you can save, you can download. It's accessible, but you cannot change anything. That's it. So let's say you want to change the structure of the course, it cannot be changed. It's if the state of the course is at 13 September is like that, it will be similar to that. So you can download exam questions, exam scripts for audit. You can download materials, activities, assignments, all is there. It will not be deleted again. So archiving is not deletion, but storing or saving. Including quiz marks. That's a question that was asked also. Will the marks of quizzes be archived? It will, right? Yeah. Marks, everything will be saved. Everything, including the students. Okey, ni satu soalan yang agak kritikal. Kami perlukan contoh jawapan pelajar dalam kursus lepas untuk printing file khusus. Masalahnya, kursus tersebut telah di-delete dari dashboard saya. Adakah contoh jawapan setiap pelajar semester lepas akan di-archive atau ianya akan hilang kerana pelajar berubah? Do you need more clarification? Yeah, I think soalan tu tak begitu jelas, tapi yang apa yang saya boleh katakan adalah again archive tu bukan delete sekali lagi tu perlu semua aware. Archive is not delete. Archive tu simpan di tempat lain saja, tapi tidak boleh diubah apa-apa. Itu je. So kalau katakan you nak akses peperiksaan, nak akses bahan, still ada di situ. Pelajarnya pun ada di situ. Cuma you tak boleh ubah apa-apa. Itu je. Okay. Yes. Okay. Alright. Ni technical pula ya. How about if we do assessment but it is not done via UKM Folio? Example, assignment. We ask student to create video and upload it on YouTube. How do we include it into UKM Folio so it is counted for blended? So bagaimana kalau assignment itu dilakukan di luar UKM Folio seperti pembangunan video oleh pelajar dan video itu muat naik ke dalam YouTube, bagaimana ia dapat dimasukkan juga dalam status blended atau teradun? Thank you. That's a very good question again. You can dia ada dua. So you can upload it in activity. So boleh di-upload di activity atau di pentaksiran. So blended learning kan ada 4, 8, 4, 2. So 4 tu untuk activity dan 2 untuk pentaksiran. Kalau untuk bahan, untuk activity tu maybe you boleh buat contohnya forum. Kalau forum, YouTube tu di-share link tu, student tu share YouTube tu, link tu di sana, maka itu akan dikira sebagai aktiviti lah. Jika you upload di pentaksiran, maksudnya di bahagian assignment contohnya, dia akan dikira sebagai pentaksiran lah. So it will up to you. I think the flexibility is up to you. Jika ada yang lain nak tambah boleh. Ada juga soalan susulan Dr. Helmi mengenai itu. Macam kata refleksi, elemen refleksi, the use of reflection dalam service learning. Reflection can be both activity and assessment. Jadi refleksi ni boleh dikategorikan sebagai formatif serta summative. So bagaimana kalau warga nak guna refleksi elemen refleksi tu untuk aktiviti dan penilaian? Okay, that's a good question.
I think you can use it both ways. Again, sama je macam tadi. Jika you nak gunakan refleksi tu mungkin refleksi secara group perbincangan, katakan, you boleh gunakan feature forum, dan refleksi tu bersama rakan-rakan, peer reflection. Okay? Itu akan dikira di bawah aktiviti. Jika you nak kira bawah pentaksiran, you boleh buat individual, contohnya menggunakan assignment. So student tu boleh buat reflection sendiri ataupun dalam group dia hantar assignment kepada you. So dua-dua cara boleh dan dua-dua dikira lah. Tapi terpulang kat you. Kalau you nak kan maybe ada 3 assignment, so maybe 2 individual assignments, dua aktiviti, kita tak nak confusekan 2 aktiviti boleh buat dan 1 reflection yang boleh dikira sebagai summative assessment ataupun dalam pentaksiran tadi. Okay, bagi Dr. Helmi some rest first. Puan Sufira ada soalan mengenai kata kunci yang Puan Fira present tadi tu. Adakah kata kunci itu termasuk kata kunci dalam bahasa Inggeris seperti final year project or thesis? Will it capture the Malay words as well as the English words? Bagaimana? Okey, seperti semua sedia maklum, semua senarai khusus di UKM Folio ditarik di SMP Web. So semasa pendaftaran di SMP Web akan terdapat nama khusus di dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So bagi nama khusus yang di dalam bahasa Inggeris dinasihatkan untuk letak juga dalam bahasa Melayu. So bukannya copy paste yang English tu dekat tempat BM juga. So maksudnya akan ada dua bahasa. Apa yang dashboard UKM Folio akan tarik, maksudnya akan sisihkan adalah dalam kata kunci bahasa Melayu sahaja. So sekiranya khusus sebelum ini di dalam bahasa Inggeris, selepas ini dinasihatkan pendaftaran di SMP Web perlu juga ada di dalam bahasa Melayu sekiranya ingin disisihkan. Itu je lah yang saya boleh jawab. Okay, Puan Fira, soalan mengenai capturing juga ya, bagaimana khusus ni. Ada soalan dari warga. Assalamualaikum, I have scrolled through the list for FEP. It seems that all courses were listed although not offered last semester. For example, EPPA 2013, that was not offered. So bagaimana kursus-kursus seperti EPPA 2013 yang tidak ditawarkan tapi di-capture dalam UKM Folio? So jadi memanglah tak blended sebab tak ditawarkan dan tiada pelajar dan tiada aktiviti dan sebagainya. Macam mana ya? Okey, saya andaikan pensyarah tersebut melihat dashboard blended learning. Okey, untuk makluman semua pensyarah di dashboard blended learning sekarang, status blended tu, sebenarnya kita mengumpulkan ke semua semester khusus ke semua semester. So maksudnya daripada SEM 2 2019, 2020, SEM 1 2020, 2021, so semuanya berkumpul. So apa yang kami buat sekarang, sekiranya ingin mengira untuk status blended universiti, kami perlu memohon kepada PTM untuk mengeluarkan certain khusus bagi SEM tersebut sahaja. Contohnya sekiranya kita ingin mengira semester 2 2019-2020, PTM akan memberikan semua senarai yang bagi khusus ataupun semester itu, dan daripada situ kita akan sisihkan secara manual. So sekiranya kalau macam sebelum ni saya wawarkan juga kepada penondekan pengajaran dan citra, sekiranya khusus tersebut masih ada di UKM Folio tapi tak ada pelajar ataupun tak ada tak aktif lah, maksudnya perlu memaklumkan kepada pihak pengajaran supaya dapat disisihkan secara manual. Itu saja yang setakat ini yang kami dapat buat. Saya tambah apa yang Puan Fira explain tadi. Fakulti perlu melihat pendaftaran kursus pada SMP. Kerana pihak fakulti yang pegawai fakulti di bawah Timbalan Dekan, biasanya Timbalan Dekan Akademik yang akan mendaftarkan kursus pada SMP. UKM Folio akan menarik semua kursus daripada SMP. So kalau kursus tu tak di-offer tapi you register di SMP, UKM Folio dia tarik je. Dia automatic. So I think untuk remove kursus-kursus tu
perlu pergi balik kepada Timbalan Dekat Akademik dan urus tier akademik di faculty dan delete di SMP. Bila di delete SMP, dia tak akan keluar dekat UKM Folio. UKM Folio automatically tarik daripada sana. So to reiterate, if your course is offered but there's no takers and it's on SMP web, somehow these courses will also be registered in UKM Folio. And because you don't have any takers and that semester you don't have any classes, you automatically get non-blended status. So what you need to do is to go to your faculty, respective faculty management, and ask them to remove it from SMP. Is that right? Betul ke? Yes. Okay. That's right, betul right. Dr. Helmi ada soalan berbentuk teknikal juga. Is it possible to put the course code next to the course name? Because some students recognize the course code rather than the course name. So is it possible? Just say yes and we'll try. Yes, insyaAllah. We actually are moving towards that. Brilliant. PTM will help us in that regards soon, insyaAllah. Regarding archiving, can we choose not to archive some materials such as lecture notes? But archive is just archive, right? You're not going to... if you don't want it to be archived, just delete the material lah. Right. Itu, sebelum 13 September lah, kalau you tak nak archive. But again, I don't see why you don't want it to be archived. But if you have your reasons, you can just delete it, no problem. But I think it's not advisable because kalau ada audit nanti, mana you punya bahan? Tak ada, saya dah delete sebelum archive. You tak boleh add boleh. Just ingat kalau you dah delete sebelum archive tu hilang, so nanti kalau audit datang, you punya bahan tak cukup, that is because you deleted it, okay? And you cannot edit back. Itu yang kita strongly suggest you do not delete anything lah. Kecuali ada reason yang tertentu, maybe you want to delete it, but be aware that auditing will happen, so please be aware of that lah. That's a very important point. Penambah mengenai archiving juga untuk semester baru, bagaimana nak nyah aktif assignments pelajar yang lama? Yang aktif pelajar. Okay, maybe saya understand. Untuk archiving ni, sekali lagi, archiving ni dia akan savekan semua tugasan bahan ke dalam archive. Dalam set baru, semester baru, semua assignment student tak ada dekat situ. Assignments yang dibuat oleh pensyarah ada. Maksudnya, kalau contohnya pengajaran bantu dia, sila buat video ini, katakanlah. Okay. Soalan tersebut ada, aktiviti tu ada. Tapi jika katakan 10 pelajar menghantar video, video tu tak ada sebab dia daripada pelajar lama. Pelajar baru saja akan. So, aktiviti oleh pensyarah ada, aktiviti oleh pelajar tiada dalam archiving. Sekali lagi, archiving adalah save di tempat lain. So kita kena ingat tu lah. Dia tak boleh nyah aktif itulah assignment. Puan Fira ada soalan dari warga merujuk kepada senarai blended. Saya baru yang soalan untuk Puan Sufira, merujuk kepada senarai blended, saya baru muat turun, kelihatan masih terdapat kursus yang telah diminta untuk dikecualikan fakulti farmasi. Maksudnya kursus tersebut telah ada di UKM Folio tetapi hendak dikecualikan ke macam mana? Saya andaikan bahawa kursus ini telah diminta untuk dikecualikan tapi dia masih tersenarai. Dan susulan juga ada warga lain yang bertanya, saya difahamkan oleh PPA kursus yang sudah ditawarkan walaupun tiada pelajar, kursus tidak boleh dikeluarkan dari sistem. Betul ke? Okey, yang soalan yang kedua tu saya kurang pasti. Tapi apa yang pihak pengajaran boleh buat, kami perlu dimaklumkan kursus tersebut tiada pelajar, kursus tersebut tak dapat blended sebab apa, so daripada situ kita boleh sisihkan secara manual. So pelaporan data itu kepada kementerian pun adalah yang very accurate lah. Right.
tak perlu, maksudnya di dashboard sekarang ni kita masih dalam fasa penambahbaikan. Itu pensyarah perlu ambil maklum. So bila dalam fasa penambahbaikan, sekarang ni mungkin agak nampak dia berkumpul walaupun semester lepas tu ada kursus tapi tak ada pelajar. So kami tak boleh nak mengelak lagi perkara ni. So kita dalam proses penambahbaikan. So apa pensyarah perlu buat, maklumkan kepada penolong dekan pengajaran dan citra, kursus-kursus yang boleh, maksudnya tidak akan dapat mencapai peratusan blended untuk kita excludekan secara manual. Dan perkara ini sebenarnya secara jujurnya lah agak tedious, tapi bagi permulaan awal kita anggap ini adalah fasa kita untuk menambah baik dashboard kita selepas ini. Okay. Dr. Helmi, regarding the videos, students' videos, I noticed if the video is more than 10 megabytes, student cannot upload to UKM Folio. Is that so? Okay, Prof Kamal mungkin nak jawab ke? Ya, memang polisi asalnya memang UKM Folio ni kita server kita terhad dan sebagainya, sebab itu kita tak muatkan lebih daripada 10 megabyte. Tapi kalau video itu sangat perlu, masukkan ke dalam YouTube, dan kalau tak mau publikkan, kita jangan publikkan lah, hanya berikan kepada siapa yang kita beri link tu saja, jadi dia tidak publik. Itu satu hal lah. Kemudian kita dalam proses sebenarnya untuk bila server kita besar, semakin mantap, kita boleh lebihkan daripada 10 megabyte ni. Itulah buat masa ni. Dan saya tambah apa yang Prof Kamal sebut, betul, kita dalam proses, insyaAllah moving to 100 megabyte over lah. Tapi again lah, I think it's good to have the students upload kepada YouTube, because browser YouTube yang terbaik untuk video, nanti kalau bila di-upload dalam YouTube, so kalau katakan you pakai laptop ataupun MacBook ke iMac ke, berbeza dia punya resolution, so YouTube akan enhance ikut tu. Tapi kalau you gunakan phone yang macam phone yang low spec ke katakan, dia akan ubah resolution dia ikut tu. So I think YouTube is the best for rendering videos lah. But again, we are moving towards, macam Prof Kamal sebut tadi lah, kita akan moving towards server yang lebih besar. Okay, mengenai archive juga, Dr. Helmi ada dua soalan bersangkutan ya. Yang pertama is new students can see last semester's activities. Is that right? Like the forum questions. Okay, so thank you for that question. Actually no. Students dia lebih macam ni saya cakap. Okay. Archive tu hanya boleh dilihat oleh pensyarah dan pelajar yang dalam kursus tersebut. Maksudnya kalau kalau Dr. Rai dan studentsnya mengajar, saya tak boleh tengok student Dr. Rai sebab saya punya course lain, pelajar pun semester lain tak boleh. So hanya untuk pelajar kursus tersebut dan pensyarah kursus tersebut yang boleh tengok archive tersebut. Okay. How to activate back those from archive? Do we do it manually or is it automatic? When you remember that slide you showed us, you carry forward bahan, that slide. So is that done automatically? Yes. Okay, that's the question. Okay, yes, it's done automatically. Jangan risau, semua akan dibawa ke depan. Maksudnya you tak perlu lihat, kita menerangkan sistem tu untuk memberi makluman. Sebenarnya bila you masuk kos baru tu, semua bahan tu sama je, pelajar berubah. Tapi apa yang berlaku kat belakang tu yang perlu diberitahu kepada semua lah. Cuma archive ni adalah tempat store untuk semester lepas. Kalau bahan-bahan pelajar semua nak akses, ada dekat tempat lain. Dia tak ada dekat kos tu. Tu je. Okay. Regarding archiving, if there is a change of lecturer for the same course for the next semester, can the new lecturer access the materials from the previous semester? I think you kind of answered it, but maybe you want to reiterate the answer.
Maksudnya Dr. Helmi ajar semester ni, saya ajar semester depan. So macam mana? Yes and no. Okay. Dia tak boleh tengok archive tu, tapi sebab sebab dia bukan pensyarah dalam semester lepas. Cuma bahan tersebut sebenarnya bawa ke depan. So kalau kita tengok bahan semester lepas memang ada di situlah. Bahan aktiviti yang dibuat oleh pensyarah oleh pensyarah baru tu. Cuma pensyarah baru tu tak boleh dah tengok manuskrip tahun semester lepas. Kecuali kalau nak juga pensyarah yang lama tu perlu share lah akses kepada maksudnya dia bukan share access, share bahan tu kepada pensyarah tersebut lah. Ni ada satu soalan yang panjang saya baca dari warga. Salam, untuk blended learning adakah mengikuti kursus atau pensyarah? Untuk SEM 2 yang lepas, bagaimana kursus yang banyak set ramai pensyarah dianggap teradun? Kalau pensyarah 1 teradun, automatik pensyarah 2, 3, 4 dianggap sebagai mencapai blended learning juga ke? So untuk kursus semester 2 yang tidak capai sebab kekurangan bahagian aktiviti katakan, apa cadangan yang boleh dibuat sebelum 13 September? Adakah pensyarah yang guna platform lain untuk aktiviti kerana ambil masa untuk penyesuaian UKM Folio? Sebab aktiviti is the bit that ramai yang tak capai. Mohon pencerahan. Terima kasih. So ada dua soalan penting di situ. Okay, thank you for that, Dr. Rai. Kita punya advice, saya punya opinion lah on this matter, maybe Prof boleh tambah, adalah apa-apa yang dibuat di platform lain bukan platform rasmi, saya rasa eloknya report. Maksudnya kalau you buat MOOC pun, di Google Classroom, di maybe you buat di FaceTime ke, ambil benda tu letak di UKM Folio sebagai bukti lah. Sebab ada feature-feature yang membolehkan bukti tersebut. Sebab bukti tersebut penting lah untuk sebenarnya kita macam nak cakap how can we make it tangible kan? Sebab ada pensyarah yang ada tempat lain, Google Classroom, ada tempat ada di mungkin dia guna Edmodo ke, dia guna iPad dia ke kan. So kita perlu kumpulkan untuk pembuktian tersebut lah. Dan kita cadangkan di UKM Folio lah untuk memudahkan pembuktian tersebut. Mungkin Dr. Azmin ada nak cakap something ke, Prof Kamal ke untuk tambah? Tak apa, sebab kita banyak lagi soalan ni Dr. Helmi. Saya banyak kan? Alright, silakan. Ni mengenai kursus-kursus yang bersifat modular ya. Bagi setengah kursus seperti di FTSM yang bersifat modul, kursus masih sedang berjalan. Jadi pengakiban akan memberi kesan kepada penjalanan kursus tersebut. So bagaimana? Sorry, I didn't get that question. Dia tengah-tengah jalan sorry sekali lagi. The course is still ongoing. It's modular. That means it's still ongoing. It hasn't completed yet. But if we archive it on the 13th, it will disrupt the flow of the course because changes cannot be made anymore after the 13th, right? So what's your advice? So kalau yang modular tu, don't worry about it. Again, kita advise untuk salurkan kepada penulikan, dan penulikan nanti akan memberikan semua information tersebut kepada urus setia di pengajaran, dan kita akan inform pihak PTM untuk archive secara manual. Tapi itulah pemberitahuan tu penting untuk perkara tersebut. Okey. Kemudian ada pula warga mengatakan bahawa kursus beliau tidak tersenarai dalam UKM Folio sekarang. Bukan tidak tersenarai, tidak boleh diakses di dalam UKM Folio sekarang. So dia perlu download semua jawapan dan aktiviti pelajar lama untuk tujuan audit, tapi kursus tersebut tidak boleh diakses walaupun belum 13 September. Mohon nasihat bagaimana untuk menangani isu ini. Boleh buat aduan Dr. Rai. Puan Sufira, silakan. Okey. Selalunya kalau kes begini, boleh buat aduan di UKM Folio, di laman UKM Folio, dan helpdesk kami akan bantu untuk live perkara ni. Okey, baik, terima kasih.
Terima kasih juga kepada Dr. Azmin yang juga menjawab soalan-soalan dalam Q&A. Untuk inform semua tadi, jika ada aduan boleh pergi di UKM Folio dan klik button di atas aduan, dan Encik Zulkarnain and team akan membantu dalam membantu anda lah secara efficient, very efficient, and akan bantulah untuk menyelesaikan problem-problem anda. So mohon letak di sini supaya kita boleh tahu dengan lebih jelas lah apa masalahnya, describe well, kalau boleh ada kod kursus semua. So kita perlukan information ni untuk bantu warga lah. Ni kepada Puan Fira saya rasa, adakah blended terpakai kepada semua kursus termasuk kursus masters dan PhD? Ya, betul, termasuk semua kursus. Okay. Cuma saya nak maklumkan juga, saya patah balik kepada rentetan dashboard yang sebelum ni yang menyatakan kita dah email kepada pengajaran untuk excludekan daripada dashboard supaya tidak disenaraikan. Sebenarnya pada masa kini di dashboard blended learning kita tak boleh buat apa-apa. Hanya khusus yang tersenarai dalam 11 kata kunci yang kita maklumkan sebentar tadi, iaitu kerja co-curriculum, thesis, latihan praktikum. Senarai 11 khusus itu yang ada keyword itu sahaja yang tak ada dalam dashboard sekarang. So apa yang kami boleh buat sekarang, macam saya cakap tadi lah, kita sisihkan secara manual, dan laporan yang kita dapat secara manual itu kita akan email kepada semua peluang dekan untuk semakkan. So itu adalah laporan terakhir blended learning bagi setiap fakulti. So memang tak boleh rely sekarang ni, tak boleh rely lagi on dashboard tu, dan untuk yang lebih accurate, apa yang laporan yang kami sampaikan kepada peluang dekan pengajaran citra, itu saja. Alright, terima kasih. Ni Dr. Helmi masih ada kegusaran mengenai archive, and I think we need to clear it as much as we can, ya, sebanyak mana yang kita boleh. Maaf Prof, I rephrase. Archive bermaksud pelajar lama boleh melihat soalan aktiviti. Bagaimana jika kita tidak mahu pelajar baru lakukan aktiviti lama tapi a new set of activity? So because when you archive, you pull everything, right? So what do you recommend? Okay, thank you Prof for that question. Betul. Okay, so tujuan kita bawa bahan yang lama tu kepada semester baru adalah untuk memudahkan pensyarah. Okay, jika pensyarah nak delete semua bahan dan aktiviti boleh, no problem. Tak ada masalah. Dia maksudnya nak buat aktiviti baru, nak buat soalan baru, nak buat bahan baru, no problem. Nak update bahan, okay. So tapi jika kadang-kadang kita bahan tersedia tu kita nak guna and mungkin ubah sikit aktiviti, no problem. So it's up to you. But apa-apa yang daripada semester lepas bahan tu dan aktiviti akan dibawa ke depan. So kalau tak nak, delete je ataupun hide. Yeah. So bila dia dah tarik ke semester baru, kita boleh buat kosmetik dengan benda-benda tu lah. Kita boleh murnikan, improve, ubah, delete, begitu ya. Ada soalan, beberapa soalan saja lagi. Kita ada dalam 5 minit untuk selesai taklimat ini. Ada soalan mengenai bila semester baru, maklumat dalam UKM Folio untuk semester baru akan bermula. So dari Dr. Ang, terima kasih. Semester 1 sesi 2020-2021 akan bermula pada 12 Oktober. Adakah saya boleh upload bahan saya dalam, bila saya boleh upload bahan saya dalam UKM Folio? Sebab saya masih belum nampak lagi kursus saya. Thank you for that, Tang. A very good question. Selepas tarikh archive. Selepas tu maksudnya 14 ke? Yeah. So maksudnya give 3 days. I think maybe 16 lah, 15 or 16. Alright. Nanti you akan nampak pelajar lama tak ada. Maksudnya archiving tu sudah berlaku. Ataupun nanti untuk bantu lagi, kita akan keluarkan satu email kepada seluruh warga UKM di mana archiving telah
selesai ataupun pengarkiban telah selesai dan you boleh upload bahan baru. I think that's better ni lah. Tak adalah teragak-agak 15-16. We will issue an official email. Okay. Tapi now untuk tu kita akan issue satu email 13 September perlu archive, dan selepas tu bila archive tu selesai, pihak PTM dah selesaikan, kita akan keluar satu email lagi untuk semua boleh upload bahan. I think that helps. Right? Okay, so far those are the questions. Dr. Helmi, Prof. Kamal and Puan Sufira, thank you so much. Kita ada dalam 5 minit. If you can just reiterate the key points. Nombor 1, kat mana nak dapatkan maklumat penting, seperti Prof. Kamal inform tadi, soalan lazim itu satu tempat yang penting. Dan yang keduanya, kalau ada macam isu untuk dari segi aduan atau dari segi suggestion, ya, recommendation, di mana kita boleh warga boleh utarakan. Can you just let us know the key places on UKM Folio that we can get both the information and make complaints kalau ada soalan atau ada aduan atau recommendation. Sorry, is this for Prof. Kamal ke? Dr. Helmi, silakan dulu, kemudian saya minta Prof. Kamal untuk wrap up, then we can conclude. Alright, okay, thank you Dr. Rai. Okay, I conclude as well jugalah nanti Prof conclude lagi besar punya. Okay, so terima kasihlah semua kerana hadir hari ini. I think there's a lot of questions, soalan yang sangat menarik, dan rasanya if you ask the question means you are interested in UKM Folio. So we thank you for those questions, and then we will help to improve from time to time. Again, UKM Folio is yours as well. Maksudnya kita bersama, ini bukan seorang punya je, semua kita punya, dan kita akan cuba tambah baik mengikut kesesuaian semua, sebab semua orang ada kehendak masing-masing, fakulti masing-masing lain-lain, individu, kita cuba accommodate semualah, tapi kena beri masa sedikit lah. Kadang-kadang benda tu memerlukan masa untuk diimplement. Satu yang saya untuk ada beberapa tadi perkara, iaitu pengarkiban tu memang ada di UKM Folio. Jika ada masalah boleh diutarakan sekali lagi di bahagian aduan, dan insya-Allah tim helpdesk kita akan bantu untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan kapasiti yang kita ada lah. Dan macam seperti Prof. Kamal sebut tadi, FAQ tu, so go and use the FAQ punya feature, klik dekat situ, dan banyak sebenarnya. Kalau you ada problem, tekan je forum, tulis forum, keluar announcement, keluar. So kalau tak ada, letak dalam aduan, kita akan buat video, kita akan tambah baik information tersebut di situ. Akhir kata itulah daripada saya. Terima kasih sekali lagi kerana menggunakan UKM Folio, dan kita tambah baik bersama-sama untuk mengaspirasi pengajaran masa depan. Lain ada. Thank you Dr. Helmi. Prof. Kamal, disilakan. Saya sekali lagi mengucap terima kasih kepada warga UKM kerana sudi mendengar webinar ini, dan ini akan diberikan dalam YouTube yang boleh refer semula. Kita sudah lihat pengarkiban, banyak perkara-perkara yang dijelaskan di sini. Terima kasih Dr. Amy, yang lain-lain, Puan Fira dan tim yang lain, Dr. Rai sebagai moderator. Dan kita lihat bagaimana blended learning yang masih lagi banyak juga soalan-soalan yang dikeluarkan pasal blended learning, kemudian set besar, dan juga pengenalan kepada UKM Folio untuk pelajar. Jadi harapannya kita mempunyai satu spektrum yang lengkap tentang LMS kita, UKM Folio, yang sebenarnya pembangunan ini bukan hanya di pusat di pengajaran, tetapi PTM, semua komen-komen, aduan-aduan dari pensyarah kita kumpulkan dan kita bangunkan bersama-sama untuk membangunkan UKM Folio ini. Jadi terima kasih semua pada warga kerana bersama-sama dalam webinar ini untuk penjelasan lebih terperinci lagi lah. Terima kasih.
Okay, thank you Prof Kamal. Puan Sufira ada kata-kata akhir kepada warga? Okey, saya pun nak mengucapkan terima kasih kerana kesudian untuk mendengar webinar kita pada pagi ini. And yes, pada mulanya agak kita rasa perkara yang menggunakan platform baru ini agak sukar, tapi apa-apa yang kita buat untuk pertama kali memang sukar, tapi lama kelamaan akan menjadi perkara yang mudah. So bersama-sama, sebab saya pun bersama-sama juga dalam pembangunan UKM Folio ni, dan harapan saya kesemua pensyarah dapat menggunakan UKM Folio ni sepenuhnya, kerana ini adalah bagi pengumpulan data bagi pengajaran untuk disampaikan kepada kementerian. So itu saja saya sudahi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof Insinyur Ahmad Kamal Arifin, Teknologis Dr. Muhammad Helmi, and penolong pendaftar kami Puan Sufira. Saya bagi pihak warga pengajaran, Prof Insinyur Rosli, Prof Madia Dr. Azmin yang juga menjawab soalan-soalan dalam Q&A, serta our technical staff, Encik Hashim dan rakan-rakan. Thank you so much for this opportunity to present our briefing fasa kedua ya, taklimat UKM Folio fasa kedua. To be sure, we have a lot of things to improve and to learn, and it's a progressive, incremental learning process for all of us. And do keep in mind that we are all full-time lecturers, researchers, supervisors, as well as now holding this management post, as well as now managing the learning management system with our partners at PTM. Ya, semua ni adalah full-time, pensyarah full-time ya. Mengajar, masih menyelia, masih menerbit, masih menyelidik sambil melakukan tugas pentadbiran ini, dan sambil juga melakukan tugas mengurus learning management system kita yang baru. So teruja juga, it's quite challenging but it's also very exciting, because you're learning new things all the time. And I think what we get from the question daripada soalan-soalan yang ditanya oleh warga, rata-rata semuanya ingin belajar, ingin tahu, most of us want to improve, right? And on that note, I think we're doing a great job. Collectively, we're doing a great job. So kalau ada cadangan, kalau ada ruang untuk menambahbaikkan, mohon gunakan saluran-saluran yang ada dalam UKM Folio agar platform kita ini satu platform yang mantap untuk semua, untuk kita bersama, untuk pelajar kita juga. Okay, so terima kasih banyak kepada semua atas kehadiran, satu perbincangan yang agak mantap, sejam lebih penceramah terpaksa menjawab soalan-soalan, tapi soalan-soalan yang sangat penting. Video rakaman ini akan dimuat naikkan dalam YouTube. Video slides juga akan dikongsi bersama. Mohon subscribe ke Telegram UKM, pengajaran UKM sekiranya belum melakukan lagi. Banyak perkongsian yang kita provide. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mewawarkan siri webinar UKM, pengajaran UKM yang akan berlangsung pada akhir bulan September. So please look out for that poster and for the promotion and for the attendance. We will very much welcome you. Banyak lagi ilmu yang boleh dikongsikan oleh warga UKM kepada warga UKM juga. So terima kasih banyak. Saya sudahi dengan kita bacakan surah Wal-As dan tasbih kifarah.